Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Anda pengurusi majlis, Fadil Ustaz Azhar. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Haji Syarif, ahli jawatan kuasa Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, dan seluruh pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tanpa saya dapat menyebutkan satu persatu pangkat dan kedudukan yang hadir pada malam ini, tanpa mengurangkan sedikit pun ketinggian dan penghormatan saya terhadap tuan-tuan semua, dan semoga itu juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sedemikian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di Felda Sungai Tiang ni. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, mendengar ataupun melihat tentang kehidupan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menambahkan lagi kebaikan dan juga menambahkan kepada kita dengan akhlak yang mulia. Mendengar tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah perjalanan hidup Nabi di dalam sirah baginda Rasul, itu akan menjadikan iman kita semakin kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, yani laqad, yani wallahi qad kana, demi Allah sesungguh-sungguhnya, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah bagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk atau suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk dan juga suri tauladan tadi, yang mendapatkannya adalah liman kana yarjullaha, yang mengharapkan pahala daripada Allah, yang mengharapkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan kebaikan di akhirat nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka ni orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu model yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya di kalangan seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menandingi dan meletakkan kedudukannya seperti junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istimrar, berterusan mendengar, melihat tentang akhlak junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis yang menyebutkan tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan menambahkan keimanan, itu akan menguatkan iman, itu akan menambahkan akhlak. Karena itu para salafus saleh yang terdahulu, mereka sangat mengambil berat membawa anak-anak mereka untuk ke majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawa anak-anak kecil
ke majlis Nabi SAW. Bila dibawa anak-anak tadi, bukan hanya bawa semata-mata. Ya, kanak-kanak kecil ni dia punya tangkapan ilmu tadi ajaib. Kadang kita nampak dia lari, tapi sebenarnya dia sedang mendengar. Dia boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Dia nampak buah, tapi kadang dia dengar benda tu dengan sungguh-sungguh. Betul, jangan marah sangat. Nah, pesan boleh, tapi jangan halang mereka untuk mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para ulama bincang tentang masalah kanak-kanak datang ke rumah Allah Taala ini, berapa umur yang dibenarkan. Yang dibenarkan umur pada anak-anak tadi didatangkan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mengganggu, iaitu setelah sampai kepada umur tamyiz. Iaitu para ulama meletakkan alamat ataupun dhabit bagi tamyiz, iaitu dia boleh untuk mengenal kanan dan kirinya, atau boleh makan dengan sendiri, ataupun boleh untuk menguruskan urusan hal ehwal kehidupan dia seperti berpakaian ataupun basuh najisnya dan seumpamanya dengan sendiri. Kalau sebahagian mengatakan cukup dengan sekadar dia tahu kanan dan kiri sahaja. Tanya mana kanan, mana kiri, dia boleh angkat ini tangan kanan, ini tangan kiri, maka ataupun boleh makan dengan sendiri, maka dah dikira sebagai tamyiz. Dan waktu ni umur budak boleh untuk menerima pelajaran, boleh untuk menerima nasihat. Jangan dilarang. Guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah menyebutkan bahawa ketika mana kami melihat sendiri depan mata waktu berlaku di Mesir, di Masjid Sultan Hasan, waktu ketika mana ibu-ibu, ayah-ayah ada yang marah kepada anak-anak kecil yang sedang bermain di belakang pada waktu tersebut, sedang Maulana Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir pada waktu itu sedang mengajar kitab di Masjid Sultan Hasan. Jadi ramailah ibu-ibu dan ayah-ayah ni, ada ramai ayah lah yang biasanya yang akan tepuk lantai untuk marah kepada anak-anak tersebut. Kemudian Maulana Syekh Ali mengatakan si ibu dengan makna biarkan mereka. Biarkan anak-anak tadi bermain, kerana nanti akan terpasak kuat dalam ingatan dia bahawa dia pernah hadir ke satu tempat yang ibu ayahnya sedang sibuk mendengar pengajian, dan kemudian tempat tadi tenang kerana di depannya ada guru, bersama dengannya ada murid dan juga ada hadirin, dan mendengar pengajian tersebut. Dibandingkan dengan diletakkan dalam fikirannya pada ketika itu bahawa dia datang ke tempat yang menakutkan. Kerana dia kata kalau saya datang akan adalah pakcik-pakcik duk marah. Pesan hak tu, pesan hak ni, kata hak tu, kata hak ni, perli yang tu, perli yang ni, dan akhirnya budak-budak itu menyebabkan dia jadi jauh hati, dan akhirnya tidak datang mereka ke rumah Allah, dan mereka akan pergi ke mana? Ke tempat yang menyambut mereka, yang tak pernah komplain mereka. Di mana? Tempat lepak. Tak ada siapa komplain, tak ada siapa kata apa. Dan tempat-tempat yang disambut mereka dengan dengan penuh keterujaan, seperti tempat-tempat yang tidak seperti rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kalau mereka lebih terlajak jauh daripada itu, pergi ke tempat-tempat yang maksiat dan seumpamanya. Karena tempat-tempat tadi akan menyambut mereka dengan penuh keterujaan. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tengok dalam hadis, baginda Nabi tidak memarahi, malah baginda Nabi mempercepatkan solat baginda Rasul ketika mendengar suara kanak-kanak kecil menangis di dalam masjid Nabi SAW. Kerana apa? Syafaqah kepada ibunya, agar ibunya tidak berasa sedih atau ibunya berasa hati pada waktu tersebut bimbang, takut orang akan pandang serong kepada ibunya kerana bawa anak kecil tadi ke masjid. Jadi di sini menunjukkan dalil bahawa suasana pada zaman Nabi dibawa anak-anak kecil ke masjid untuk ke rumah Allah Ta'ala bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi tidak melarang perkara tersebut kecuali kalau berlaku gangguan, berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Maka ibu ayahlah yang perlu untuk menasihati. Dalam masa yang sama diberikan tunjuk ajar bagaimana untuk datang ke masjid, bagaimana adab ketika dalam majlis ilmu dan seumpamanya. Jadi kalau begitu keadaannya, insya-Allah akan mendapatkan manfaat seperti yang telah disebutkan dalam Tabaqat Al-Imam Ibnu Sa'ad, yang disebutkan oleh Al-Imam Salih Syami dalam Subulul Huda wal Rasyad fi Sirati Khairil Ibad pada jilid yang ke-7. Kata beliau dalam riwayat Al-Imam Abi Rimsah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ibni.
Aku datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama denganku anakku, kata Sayyidina Abi Rimsah. Faqala, dan kata Abi Rimsah kepada anak beliau, ya bunai, hadza nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abi Rimsah bawa anaknya datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau kata hadza nabiyullah, diperkenalkan maksudnya. Jadi kalau kita datang ke majlisnya para ulama, ibu ayah kena sebut, tu siapa dia tu, hak duk ceramah tu siapa yang duk cerita tu. Tapi anak tak kenal, ni tok guru ke, tok garu ke, ustaz ke, syekh mana ke, kena sebut. Itu siapa dia yang tadi bagi ceramah, itu namanya siapa, dia duduk di mana, dikenalkan. Jangan disebut di sini hadza nabiyullah, itu nabi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu ur'idu min haibatihi. Apa kata Sayyidina Abi Rimsah? Kata bila mana beliau melihat, ar'ada yur'idu, ar'ada no, bukan ya, saya silap baca, ar'ada min haibatihi, ini fa'il madhi. Jadi falamma ra'ahu, anak aku waktu ketika tengok Nabi SAW, ar'ada min haibatihi, gementar dia kerana haibahnya Nabi SAW, kerana melihatnya keagungan, kehebatan dan juga gahnya baginda Rasul SAW. Gementar badan budak itu, iaitu anak kepada Sayyidina Abi Rimsah, gementar disebabkan kerana kehebatan Nabi SAW, haibah, izzah baginda Rasul SAW. Jadi ini menunjukkan kepada hamli at-tiflil mubakkir ila masjid, maksudnya dibawa anak-anak kecil yang umur masih muda ke rumah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang besar pada sudut memberikan saham bagi meletakkan dalam hati anak-anak itu kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita tengok anak-anak yang mana terbina hidup dan jiwa mereka tadi dengan mencintai agama, walau umur 2 tahun, kita dah nampak dia dah mula sujud, dah nampak dia mula semayang bangkit. Umur baru 2 tahun atau 1 tahun. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana dia selalu tengok mak dia solat, kerana dia selalu tengok ayah dia semayang. Dan kita tak heran kalau kata ada budak umur 3 tahun, dah bila mula boleh bercakap, dah boleh baca Al-Fatihah, boleh baca surah-surah yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, sebabkan kerana selalu mendengar ibunya baca dan juga ayahnya membaca perkara tersebut. Kita berbangga ketika mana anak-anak kita boleh bercakap bahasa Inggeris. Kita bangga ketika anak kita boleh untuk mengira matematik dengan cepat. Tapi kita tidak bangga ketika anak kita berakhlak seperti akhlaknya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tak kalau anak kita tadi berfikiran dan juga menyebut kepada kita bahawa dia teringin untuk melihat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi kita mengatakan, "Allimu aw adibu auladakum ala salasi khisalin." Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 akhlak. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kamu dengan 3 akhlak: cintakan nabimu, cintakan ahli keluarga nabimu, dan tilawatil Quran, iaitu membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quranul Karim. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kata kita melihat kisah-kisah mereka dan mendengar kisah-kisah mereka, saya sebut melihat, karena kenapa dibezakan dengan hanya mendengar? Karena orang yang melihat kisah, dia tak sama dengan hanya mendengar kisah. Melihat kisah seakan-akan dia berada di tempat kisah tadi berlaku, menjiwai kisah tadi berlaku. Maka kerana itu saya selalu sebut tadi, kalau kita melihat, apa ni, kita tak nak tengok Nabi. Tapi kalau baca kisah tentang Nabi, gambarkan seolah kita sedang melihat Nabi pada ketika tersebut, maka dia akan lebih hampir ke hati kita pada waktu itu. Sebab tu seorang guru yang boleh bercerita kepada muridnya sehingga murid tadi masuk ke dalam kisah tadi, gambaran dia seolah dia berada dalam kisah tersebut, ni guru yang berjaya. Maksudnya guru yang syatir. Dalam bahasa Arab disebut kata mudarris syatir, maksudnya guru yang luar biasa, guru yang bijaksana, pedagoginya luar biasa. Maksudnya boleh mengajak dengan cara yang sampai murid tadi masuk ke dalam cerita tersebut. Tapi kalau hanya sekadar memberi pendengaran sahaja kepada murid tersebut, dan akhirnya dia akan jadi menerewang pergi ke tempat lain. Yang itu penting untuk kita menyebutkan tentang kisah Nabi sehingga masuk ke dalam hati seorang tersebut seakan-akan dia berada pada ketika zamannya Nabi SAW. Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi
radhiyallahu taala anhu, satu hari kata beliau, sedang beliau bercerita dalam radio Mesir, Izaah Al-Quran, tentang kisah peperangan Badar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh beliau dalam kisah tadi sehingga berkesan, sangat memberi kesan kepada pendengar. Dia cerita di radio, yang dengar di rumah terkesan. Minggu sekali lagi, waktu ketika dia diberikan lagi ruang peluang kepada dia untuk dia bercakap pada waktu itu dalam radio, dia beritahu, kata, saya nak betulkan balik kisah yang pada minggu lalu hak saya cerita. Dia kata tentang perang Badar, ada beberapa peristiwa yang mana saya perlu melakukan pembetulan semula. Kenapa? Karena minggu selepas saya cerita, dia kata, saya mimpi malam tu masuk sendiri dalam perang Badar dan lihat semua daripada awal sampai habis, kata dia. Tengok terus. Dia bukan cerita orang dengar saja berkesan, dia sendiri yang bercerita tadi pun seolah-olah telah masuk, dan malam tadi dianugerahkan oleh Allah masuk sendiri ke dalam perang Badarnya Nabi SAW dan melihat satu persatu peristiwa yang disebutkan dalam sirah baginda Rasul SAW. Ini anugerah Allah Ta'ala bagi kepada para awliya, para salihin, yang mana mereka ni dekat hati mereka dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak muda kita, para ibu ayah semua, kenapa banyak berlaku masalah sosial dan seumpamanya? Sebenarnya perkara yang paling besar dalam menyelesaikan masalah ni adalah ketika hati mereka terikat dengan Rasulullah. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis yang saya baca tadi, addibu auladakum ala salasi qisal. Nabi suruh ajak anak kita dengan 3 akhlak. Yang pertama apa dia? Hubbi Nabi, hubbi ahli baitihi, ahli keluarga Nabi. Dan ahli keluarga Nabi kalau diterjemahkan dengan makna yang khusus, iaitu keluarga Nabi yang menyambung nasab keturunan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bahawa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan sampai hari akhirat. Dan ini disebut oleh Nabi, kullu sababin wa nasabin la yanqati'u ila yaumil qiyamati illa sababi wa nasabi. Kullu sababin wa nasabin yanqati'u, kullu sababin wa nasabin yanqati'u ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap nasab dan sebab, setiap sebab dan nasab. Sebab apa dia? Sebab iaitu yang berkait dengan perkahwinan. Contohnya, seorang berkahwin maka jadi sebab dia untuk jadi keluarga Nabi. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Quraisy, berketurunan Sayyidina Rasul SAW, tapi bukan daripada titihnya Sayyidina Hashim. Sayyidina Umar daripada keturunan yang lain, daripada keluarga Quraisy, tapi masih lagi dalam sepupu sepapatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin menyambung dengan Rasulullah, akhirnya ingin berkahwin dengan salah seorang daripada cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Kulsum, iaitu anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu alaihi salam. Jadi berkahwin juga untuk apa? Untuk dapatkan kemuliaan bersambung dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Maka dijadikan itu nama apa? Sebab dipanggil. Bersebab dengan perkahwinan. Setiap sebab, setiap nasab akan terputus sampai hari kiamat, melainkan yang bersebab dengan Nabi dan yang bernasab dengan Nabi SAW. Karena itu para ulama tulis kitab pula tentang nasab-nasab keturunan. Bukan setakat orang saja ditulis nasab keturunan. Kalau nasab keturunan Nabi jelas tulis ditulis, ada niqabahnya, ada penjaga bagi penjaga bagi nasab tersebut. Jadi orang tak boleh dakwa-dakwi. Dia mengaku kata dia keturunan Nabi kalau kata tidak ada sertifikat daripada niqabah, daripada orang yang bertanggungjawab untuk memegang nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai aku mana pun, kalau pergi sambung balik dia akan tahu tadi penipu ke betul. Jadi kalau ada yang tu, maksudnya ni orang ni bersambung sungguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak boleh duk pergi sambung kalau bukan keturunan Nabi. Karena tu dikira berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tu akan diturun laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mana boleh bila tak bin dengan orang yang bukan ayah kita. Apatah lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu dilarang dalam syarak. Bagaimana lagi kalau kita disambung dengan keturunan Nabi kalau dia bukan keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi kekal sampai sekarang masih ada. Dan kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, menyebutkan bahawa keturunan Nabi ini imma ada yang dia tahu kata dia keturunan Nabi kerana bersambung, ada kemungkinan dia tahu sekerat saja, kemudian nak sambung sampai hujung tak sampai, tapi dia tahu sekerat kata dia ni ada juga titih keturunan Nabi, dan ada kemungkinan dia tak tahu langsung kata dia keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi
Macam mana kita nak buat? Serah saja kepada Allah. Yang paling penting, ambil yang Nabi tinggal apa dia. Kalau tak boleh sambung dengan keturunan Nabi pada sudut darah, sambung dengan sudut ilmu, mengaji rajin-rajin kalau hak pelajar. Kalau kata ibu ayah pula, niat dalam hati untuk anak-anak ni nanti diberikan pengajian, pendidikan agama yang baik sehingga jadi alim. Kerana apa? Wa fawqa apa ni disebut apa dia? Wa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf, kata ulama. Ni kalau dalam kitab nikah, kalau kita mengaji, bab hujung sekali dia ada bab kaitan dengan kufu, sekufu ke tak sekufu. Kemudian nanti akan bincang, ulama akan sebut apa dia? Syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Dibincang keturunan ni boleh tak kahwin dengan ni. Kalau keturunan Quraisy boleh tak kahwin dengan bukan keturunan Quraisy. Tak sekufu. Tapi kalau pada sudut ilmu, wa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Kemuliaan ilmu melebihi segala kemuliaan. Man zaqa araf wa man arafa ightaraf. Siapa tahu maka dia akan siapa yang rasa dia akan tahu. Maksudnya siapa yang masuk dalam ilmu tadi dia akan tahu. Dan bila dia tahu maka dia akan mencedok daripada lautan ilmu tersebut untuk ambil walau sedikit. Sebab tu kena ada niat dalam hati kita. Moga anak cucu kita ada seorang yang jadi alim untuk bawa agama Nabi SAW. Jadi yang tu semua yang berkait dengan Nabi akan bersambung, akan kekal. Dikenalkan kita kepada mereka. Tu kalau pada sudut keturunan, pada sudut ahli bait dengan makna yang disebutkan oleh para ulama, iaitu ahli bait yang diharamkan mendapat zakat. Tapi kalau ahli bait dengan makna yang khusus, yang dengan makna bukan khusus, minta maaf, dengan makna yang lebih umum, iaitu siapa sahaja di kalangan mukminin yang beriman kepada Allah, apatah lagi di kalangan para awliya dan para salihin, maka dikenalkan anak-anak kita dengan orang-orang tersebut agar mereka letak dalam hati mereka kecintaan dan juga penghormatan mereka terhadap alim, sehingga nanti akan ada dalam jiwa mereka kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, tilawatil Quran, diajar mengaji Al-Quran, hafal Al-Quranul Karim. Tiga benda ni kalaulah sistem pendidikan di peringkat rendah di sekolah ataupun di peringkat yang seterusnya ke menengah dan juga di universiti diterapkan ketiga-tiga sistem ini, tidak dilepaskan pada setiap jenjang pendidikan tersebut, diletakkan pendidikan tentang Nabi, diletakkan pendidikan tentang para sahabat dan para ulama dan juga para ahli baitin Nabi SAW, dan diberikan penekanan terhadap Al-Quranul Karim, maka insya-Allah generasi itu akan terbentuk dengan baik. Masalahnya kita tidak mengambil sistem tadi. Diterangkan Nabi hanya sebagai manusia biasa, tidak manusia luar biasa yang Allah Ta'ala utuskan sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah. Disebutkan dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dikenal Nabi hanya sudut Nabi adalah insanun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in, seorang manusia yang mana merdeka, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. In umira bi tablighi, kalau diarahkan untuk menyampaikan maka dia rasul, kalau tidak diarahkan untuk menyampaikan maka dia nabi. Kena hak tu saja. Nabi ada 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Hak tu je kena. Kena Nabi, ayah Nabi nama Abdullah, ibu Nabi nama Aminah, keturunan ayah Nabi bagaimana, keturunan ibu Nabi bagaimana. Kemudian dikenal pula tentang anak-anak Nabi ada berapa, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang, berapa orang masih hidup, dan seumpamanya pada waktu ketika Nabi ini dan kekal sehingga dewasa besar mereka, dan kemudian Nabi wafat di mana, Nabi lahir di mana. Itu yang wajib kita kenal, yang disebut dalam kitab-kitab tauhid. Tapi ziyadah lebih daripada itu adalah untuk kita menambahkan keimanan, kecintaan kita kepada Nabi, kena tambah lebih pada itu. Kena mengaji syama'il, kena tahu pula tentang baju Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, bibir Nabi macam mana, tinggi Nabi macam mana, jalan Nabi macam mana, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum, buah apa yang Nabi pernah makan, daging apa yang Nabi pernah makan, ikan apa yang Nabi pernah makan. Kalau tahu macam tu, insya-Allah dia akan tambah kecintaan. Nah, kalau kata tak diberikan pendidikan yang pertama tadi kepada anak-anak kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka anak tadi akan seperti jadi kambing yang terlepas daripada tuan dia. Maka dia mudah untuk diterkam oleh serigala.
Kita ni kalau tak kenal Nabi, macam kambing terlepas daripada kandang. Bila-bila masa saja boleh untuk dirobek daging oleh musuh. Jadi nak bagi macam mana? Kena patah balik semula kepada gembalanya, iaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi pegang sahaja tangan kita pada waktu tersebut, insya-Allah selamat, tidak akan gugur sampai bila-bila. Tak akan disia-siakan sampai ujung hidup dia. Yang tu. Jadi itu muqaddimah. Faham? Dia mau muqaddimah dia. Muqaddimah kenapa kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak tengok beberapa kisah bagaimana akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita pasal Nabi dia lebih panjang-panjang. Bagi kat orang lain sama. Jadi kita cerita 2-3 cerita pada malam ni tentang Rasulullah, melihat kepribadian baginda Nabi. Tujuannya untuk apa cerita ni? Tujuannya untuk ziyadatul iman, tambah iman. Kerana mazhab kita Asy'ariyah, iman yazid wa yanqus. Iman bertambah berkurang. Mazhab Maturidiyah kata iman la yazid wa la yanqus, kata dia. Tak boleh yazid dan yanqus. Karena kalau yazid iman, maknanya iman sebelum ni berkurang, maka kufur pada waktu itu. Kata para ulama Maturidiyah, juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi khilaf tu lafzi sahaja. Khilafnya lafzi, bukan khilafnya khilafnya bukan khilaf yang hakiki. Kenapa khilaf lafzi? Karena yang mereka maksudkan tadi adalah iman pada sudut aslul iman. Tamam? Aslul iman, maksudnya asal bagi iman tu tidak boleh berkurang. Kalau asal bagi iman tu berkurang, maknanya tak berimanlah pada mula tu. Jadi kalau kita maksudkan tadi dengan para ulama Asy'ariyah kata al-iman yazid bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan melakukan maksiat kepada Allah. Jadi salah satu bentuk untuk menambahkan iman kita adalah mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengar pasal Nabi ini, kata para ulama, Sayyidina Sufyan ibn Uyainah sebut, bi dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Sebut nama orang saleh saja turun rahmat Allah. Sebab tu kata ulama, kalau waktu makan dengan anak-anak jangan diam. Karena kita bukan agama Yahudi. Yahudi kalau makan diam. Lepas tu dia pajak kita pula. Makan jangan bunyi cawan, jangan bunyi pinggan kalau kita duduk sambil duduk makan kalau kat hotel. Bunyi ting hotel tu. Kalau kata orang hak jenis memang jaga etika tu, dia akan tengok, dia tahu apa ni, dia tak nak makan kat hotel. Bahawa tak boleh bunyi. Karena bunyi tu dikatakan mengaibkan bagi mereka. Karena mereka nak makan dengan diam. Itu Yahudi punya perangai. Cara makan mereka diam, sungguh tak boleh cakap. Kristian pula bising sangat dah. Cempera. Semua cakap semua benda pada waktu tu. Itu cara Kristian. Muslimin mutawassit, pertengahan. Tak terlalu diam, tak terlalu bising. Baik, apa yang nak diisi pada waktu tersebut? Diisi dengan menyebutkan tentang kisah orang soleh. Waktu makan cerita pasal orang-orang soleh. Waktu makan cerita tentang adab-adab yang mulia waktu ketika makan. Dan Nabi SAW bercakap dengan anak ketika mana makan. Sayyidina anak kepada Sayyidina Abi Salamah, iaitu anak tiri Nabi SAW, Sayyidina Umar ibnu Abi Salamah. Sayyidina Umar bin Abi Salamah makan dengan Rasul SAW. Waktu makan dah budak, bila dia makan dia ambil ikut dan dia. Maka kata Nabi, ya ghulam sammillah, kul bi yaminik wa kul mimma yalik, kata Nabi. Kata Sayyidina Rasul, tengok Nabi bagi dengan ucapan yang lemah lembut pada waktu tersebut kepada anak kecil yang makan dengan Nabi. Nabi kata, wahai anak kecil, wahai ghulam, wahai pemuda, kul bi yaminik, sammillah dulu, baca nama Allah. Baca nama Allah dengan apa? Bismillah. Kemudian kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan dengan apa yang ada di depanmu dulu. Jangan langkah tangan kita pergi ke tempat yang tak sepatutnya. Hak tu duduk depan orang, bagi dia dulu. Kita ambil hak dekat dengan kita dulu. Tamam? Jadi ini diajar oleh Nabi SAW waktu itu. Dan Sayyidina Umar bin Abi Salamah kata apa? Dan itulah yang aku lakukan sehingga sekarang. Tengok, hanya dengan kalam yang kecil, ringkas, padat, dan diingat oleh anak kecil itu sehingga dia dewasa. Dan diturunkan pula akhlak tadi kepada orang lain. Saya selalu cerita kisah ni. Ayah saya dulu ajak saya kalau kata nak makan. Waktu makan,
bila kita nak cedok nasi. Lah ni tak ada salah. Lah ni jenis makan nasi, mok pun bubuh dalam mangkuk siap dah. Kan, bila nak tambah. Orang tua-tua dulu ambil kali dengan periuk tu pitak kat meja. Tak ada meja dulu makan atas lantai lah, betul tak? Kan, hampak sikit. Lepas tu tak atas. Kali dengan periuk tu. Jadi kita pun cedok makan. Waktu cedok, ayah saya akan pesan kat saya. Sebab bila tengok kita cedok, yalah budak-budak. Kita kalau cedok, kita akan ambil bahagian yang paling sedap sekali, betul tak? Hak atas. Ni bukan makan kat rumah kenduri. Ni kita makan, kita akan ambil yang bagian atas sekali. Atas sekali yang tak ada kerak. Tapi kalau kita cedok sampai ke bawah ada kerak. Biasanya kalau orang hak mula duk ambil ke atas ni, sampai ke orang hak belakang sekali, jam dia. Kena hak kah semua belakang. Dah. Ayah saya kata kat saya, arwah ayah kata, jangan buat macam tu. Kalau nak cedok daripada nasi dalam periuk ni, cedok sampai ke bawah. Cedok sampai ke bawah, sampai ke hujung sekali. Ke, orang panggil apa ni? Pungkok apa? Pungkok periuk. Dalam tu lah, bahagian dalam tu. Sampai ke dalam tu. Cedok kemudian berbubuh dalam pinggan. Tu macam tu. Saya teringat saya makan dengan nenek kepada orang panggil apa? Sahabat saya, Abang Mukhlis kita. Kami makan di rumah pakcik saya di Kajang. Waktu tu saya di Kolej Islam Kelang. Jadi waktu tengah makan tu dengan nenek beliau, tengah duk makan tu, bila nak tambah, dia suruh pinggan, dia suruh tambah. Lepas tu dia kata, saya nak nazrul yang bubuh nasi. Kenapa? Kerana cedok tadi macam orang tua-tua, dia kata. Cedok macam orang tua-tua. Padahal kita masa tu bukan sedap pun. Kita bukan tahu. Sebab tu dah jadi orang panggil apa, kebiasaan dah duk cedok macam tu. Dan akhirnya rupanya orang tua-tua tengok benda-benda yang macam tu. Tengok sampai Allah saya teringat. Allah. Ada.